Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم رمضان زمان الحسنات رمضان زمان الحسنات. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tak berapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Maka semalam adik-beradik kepada mak mertua saya telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali beliau juga menunggu kedatangan Ramadan, tapi apakan daya, Allah Taala ambil dia. Maka menjadilah peringatan kepada kita. Sebab itulah setiap kali semayang Tok Imam sebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang ni tak disebut dah Allahumma barik lana fi Rajab, tak ada, dia buang dah. Sekarang ni dia sebut Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kemudian waballighna Ramadan. Dan begitulah akan dibuang perkataan Sya'ban itu, kemudian masuk bulan Ramadan. Kerana nak masuk bulan Ramadan ini hanya insan-insan yang Allah Ta'ala pilih sahaja. Kalau Allah Ta'ala tak izin, maka tiada lagi peluang kita untuk berada di bulan Ramadan pada tahun ini. Untuk kuliah sebelum masuk bulan Ramadan, kita malam ini yang terakhir, kemudian kita jumpa balik lepas raya lah. Maka pada malam ini tuan-tuan dan puan, kita sambung pengajian kita yang masih lagi berkisar berkaitan dengan hibah. Last malam ini, lepas raya, kita masuk tajuk berkaitan dengan salah faham berkaitan dengan wasiat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hibah ini kalau kita lihat dari sudut undang-undang, kedudukannya di mana? Iaitu di dalam jadual ke-9 senarai kedua, iaitu senarai negeri yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Maka ianya terletak di bawah siapa? Ianya terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Maka bila sebut dia termasuk dalam senarai negeri, maka hibah ini adalah terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Maka Mahkamah Syariah lah tempatnya
yang mana andai kata berlakunya perbalahan, pertikaian dan sebagainya, maka mahkamah syariah yang akan buat keputusan. Tetapi yang jelasnya di sini, mahkamah syariah berbidang kuasa dalam kes hibah semata-mata, yang mana orang ini menghibahkan hartanya kepada orang ini. Kalau kita sebut tentang hibah bersyarat, hibah amanah, hibah hartanah bercaga dalam loan, dalam hutang, maka jawabnya adalah masih lagi terdapat lakuna, kelompongan yang ketara dalam undang-undang kita, dalam mahkamah syariah. Kalau hibah takaful dia jelas. Kerana hibah takaful sahaja yang mana dia ada dalam jadual ke-10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Dia duduk cokoh situ seorang-seorang dia. Tapi kalau selain daripada hibah takaful, maka jawabnya adalah dia masih lagi terdapat lakuna yang ketara. Sebab disebut dalam peruntukan itu terlalu umum. Dia tidak menyebut hibah bersyarat mesti begini, begini, begini. Hibah yang harta yang masih dalam hutang begini, tak ada. Jadi mahkamah syariah lah yang akan buat keputusan. Maka kita nak tengok. Orang dia buat hibah kepada hartanah bercaga. Tuan beli rumah kan? Di Bandar Instek ni. Berapa beli? 700,000. Bayar cash ke loan? Majoriti adalah loan. Maka loan itu diikat berapa lama? Ada orang buat loan 5 tahun. Mana ada? Motor ada 5 tahun. Rumah 30. 35. Umur sekarang berapa? 25. Loan berapa lama? 30 tahun. 55 tahun baru selesai. Maka kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan hibah hartanah bercaga ini. Maka hibah hartanah bercaga ini berlaku apabila pemilik hartanah yang masih belum melunaskan keseluruhan pinjaman dia dengan pihak institusi kewangan. Sebagai contoh, bank atau orang perseorangan yang dicagakan hartanah tersebut kepadanya telah menghibahkan hartanah tersebut kepada penerima hibah dengan maksud pemindahan pemilikan hartanah tersebut berkuat kuasa selepas pemberi hibah meninggal dunia. Ini banyak berlaku. Dia menghibahkan hartanya yang masih lagi bercaga. Caga kenapa? Dia bayar loan. Bank yang beli, kemudian dia berhutang dengan bank. Lagi mana tak selesai, maka bank tak boleh serahlah pemilikan itu. Belum lagi tamat, dia dah hibah. Kemudian, dia pula menghibahkan setelah dia mati. Baru orang tu boleh dapat. Baik. Maka hartanah bercaga ini, tuan-tuan dan puan-puan, hanya akan dilepaskan dari gadaian dan atau surat ikatan penyerahan hak akan hanya dibatalkan selepas peminjam selalunya pemilik hartanah ini menyelesaikan segala pinjaman yang menjadikan hartanah tersebut sebagai jaminan atas pinjaman yang diluluskan oleh sesebuah institusi kewangan atau oleh orang perseorangan. Maka dalam kes ini, tuan-tuan dan puan-puan, pemilik hartanah bercaga tidak boleh melakukan transaksi pindah milik ke atas hartanah bercaga selagi mana pinjamannya tidak selesai. Tak boleh nak pindah milik. Sebab loan kita dengan bank tu tak selesai lagi. Tuan-tuan nak pergi pindah milik.
Mesti ada sekatan, mesti ada caveat dan sebagainya. Jabat tanah pun tak akan izin sebab kita tak selesai lagi. Samalah juga, tuan-puan ada loan kereta, tuan-puan pergi Puspakom buat B5, tukar hak milik. Dia akan tanya, ada loan bank ke tidak? Kadang-kadang tak boleh tanya pun, dia dah tengok dah belakang tu, ada loan bank. Dia tak akan benarkan, JPJ akan block. Sebab belum lagi mendapat kelulusan pemilikan penuh daripada pemberi pinjam. Tapi kalau nak interchange nombor boleh. Sebab dia bukan pindah hak milik. Kita tukar nombor sahaja, nombor pelik sahaja. Sama juga dengan ini. Kekangan atau halangan ini adalah bagi menjamin keselamatan pinjaman yang dilepaskan oleh pemegang gadaian atau penerima serah itu. Yelah, dia nak secure diri dia. Kalaulah boleh bebaskan begitu saja, letih tuan-puan. Betul tak? Kita buat hibah, orang tu pun dapat. Sedangkan loan bank tak selesai lagi. Kita pun tak bayar. Bank nak pegang atas apa? Nak pegang atas orang tu. Tak ada nilai dia orang tu. Kalau bank nak pegang apa? Dia pegang ke atas rumah tadi. Dia tak boleh bayar, kita buat notis, kita lelong rumah tersebut. Maka dia boleh pegang hartanah itu sebagai jaminan kepada dia selaku pemberi pinjam. Baik. Maka apakah pandangan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tentang hibah hartanah bercaga ni? Kita nak tengok pandangan ulama macam mana. Maka persoalan utama yang timbul dalam kes hibah hartanah bercaga adalah tentang persoalan pemilikan harta pemberi hibah, iaitu dikategorikan sebagai pemilikan tidak sempurna. Dia kata pemilikan yang tidak sempurna. Ini persoalan utama yang timbul. Maka atas dasar pemilikan tidak sempurna ini, maka mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menganggap hibah hartanah bercaga adalah tidak sah lantaran elemen qabat dan tasarruf juga gagal dipenuhi dalam syarat luzum ataupun syarat sahibah bersama ijab dan qabul. Jadi pandangan mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanbali, hibah hartanah bercaga ini adalah tidak sah. Atas dasar apa? Tidak ada ni qabat yang kita bincang dah sebelum ni. Qabat iaitu pemilikan penguasaan terhadap hartanah tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan, pandangan ini juga menyatakan bahawa hartanah bercaga merupakan wasiqah yang berada di bawah kuasa pemegang gadaian. Dia nak bagi tahu di sini bagaimana nak hibah sedangkan kuasa pemegang gadaian itu masih kuat. Sebab pemilik yang sebenar adalah dia, tapi dia berhutang dengan pemberi pinjam itu. Maka kuasa itu masih ada kepada pemegang gadaian itu. Maka oleh demikian, hibah yang dilakukan ke atas hartanah bercaga dianggap sebagai sesuatu yang tidak memenuhi syarat pembentukan akad kerana dilakukan oleh orang yang tiada kelayakan untuk berbuat sedemikian. Tak boleh. Kenapa? Sebab mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengatakan tidak sah kerana lantaran elemen qabat dan tasarruf, iaitu perbuatan yang mendatangkan kesan syarak terhadap jual beli itu belum lagi sempurna dan juga gagal dipenuhi syarat luzum ataupun syarat sah hibah bersama ijab dan qabul itu. Jadi tuan-puan yang nak hibah hartanah ni, yang masih dalam hutang, kena cek balik. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila mana orang melakukan hibah hartanah bercaga ini,
adakah ia patut dibolehkan ataupun ia patut dianggap sebagai tidak sah? Ini satu persoalan pula ni. Kenapa? Sebab dia berkait pula dengan insurans MRTA, berkait pula dengan MRTT, yang bila mana orang itu mati, maka insurans ini akan cover semuanya. Ni. Dulu tak ada lah benda-benda ni, sekarang baru ada. Baik, kita tengok apa pandangan penulis ini. Secara realitinya, dalam kehidupan moden kita zaman sekarang adalah sudah menjadi uruf amalan biasa untuk masyarakat Islam berhutang bagi tujuan memiliki hartanah. Setuju semua sekali? Ke Tuan Haji, Puan Hajah beli cash, rumah di Bandar Estate? Kalau ayah jenis toke balak tu bolehlah beli. Kalau setakat duk makan gaji, saya tak yakin boleh beli, betul tak betul? Baik. Ini dah jadi uruf dan menjadi amalan biasa bagi peminjam melindungi pinjaman mereka dengan takaful ataupun insurans MRTA ataupun MRTT. Ambil ataupun tidak? Mesti ambil. Sebab itu saya nak beringat pada tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang jenis duk pakai kereta mahal ni. Apa contoh kereta mahal? Velfire, Alphard, Ferrari, apa lagi? Lamborghini, Maserati, apa lagi? Volkswagen, Volvo, Mercedes dan sebagainya yang harganya 200,000, 300,000, ambillah takaful yang mana bila kita mati dia cover semua sekali. Sebab kalau tak ambil benda tu, maka dia tetap menjadi hutang. Maka contoh, kita beli kereta tu dengan harga 250,000. Loan 29 contoh. Yalah dia up kan. Pakai 6 bulan, accident, mati. Accident tak boleh sebab insurans ada. Pemilik mati. Okay. Kereta ada tak? Ada. Kena bayar tak? Kena. Siapa nak bayar? Harta si mati ya? Harta si mati, bolehlah dia bayar. Berapa hutang? Contoh, ada 200,000. Terpaksa pula ambil harta si mati, pergi bayar. Tak nak, saya nak tolak dengan bank. Sabar dulu, dia akan tengok harga semasa dan harga hutang yang tinggal. Contoh, harga semasa 70,000, hutang 140,000. Mana 70,000 lagi? Maka ambil harta si mati. Mana bagus? Kita ambil takaful yang bila kita mati, kereta tu jadi free ataupun terpaksa ambil harta si mati. Ambil takaful tu lah. Sebab kalau ambil harta si mati, contoh 70,000, bayar, settle, kosong-kosong. Tak boleh jual, maka boleh jual kosong-kosong begitu sahaja. Boleh jual tapi kosong-kosong, untung pun tak dapat. Dah rugi dah bahagian ahli waris, sepatutnya 70,000 tadi boleh bahagi. Tengok-tengok dah tak bahagi, tak boleh bahagi. Terpaksa serah pula ke sana. Tapi kalau dia ambil takaful yang mana boleh settle semua sekali sebabkan dia mati, kereta tadi boleh jual. Contoh, berapa boleh jual sekarang? 100,000. 100,000 tadi bahagi faraid. Tengok. Lepas tu siapa yang ambil mahal ni kena ambil benda tu. Saya tak perlu ambil sebab kereta saya murah. Ni yang kereta mahal ni tak. Jadi berhenti kat 7E ni. Tak, duduk belakang kat pilot seat tu. Sampai dah keluar dah. Sedap tengok. Kita pun teringin juga. Cuma kita duit tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau ada tu bagi saya pinjam seminggu balik Terengganu pun okey tak? Okey, baik. Seterusnya. Maka sekiranya takaful atau insurans peminjam itu tidak melindungi keseluruhan pinjaman perumahan, maka syarat tebus hutang ini tidak dipenuhi dan hibah hartanah bercaga adalah tidak sah. Kalau yang jenis tak cover semua, ada juga. Dia cover setakat umur 55. Ada. Lepas tu tuan-tuan kena semak. Jangan main sign aja. Ni lepas sign lepas sign. Dia tak akan bagi tahu dah.
Agreement pula in English. Kita pula reti Tamil saja, English tak reti, lagi jahanam. Maka adalah sukar untuk memenuhi pembeli rumah, menemui pembeli rumah yang membayar secara tunai. Ia payah nak jumpa. Tapi rumah saya dinilai tu rumah teres. Ujung sekali rumah Pakistan. Hari tu dia meninggal. Lama dah dia meninggal. Jadi kami jiran-jiran ni pakat buatlah tahlil di rumah dia. Kami kata tak payah masak, biar kami masak. Oh, suka dia. Saya pun tanya, rumah ni beli dulu berapa? 220 corner lot. Oh, ada hutang lagi dengan bank. Anak dia jawab, ayah saya beli cash. Tercabar saya tuan-tuan dan puan. Saya rakyat Malaysia hutang. Dia yang pendatang, mana kata warga asing, beli cash. Selidik punya selidik. Ayah dia ni dulu tokel di nilai 3. Kalau tuan-tuan perasan, yang dulunya tempat futsal tu, jadi ayah dia sewa semua sekali, maka yang kedai kecil-kecil tu sewa pada dia. Saya tanya dia, sebulan ayah sewa berapa? 60,000. Abang berani sewa 60,000 bangunan sebulan? Kalau dia boleh bayar sewa 60,000 sebulan, yang kecil-kecil tu bayar pada dia berapa? Awak main. Anak dia comel-comel. Jenis mata biru kot dalamnya perempuan tu. Kita pun tak apa nak tahlil mana duk main mata biru ni. Betul tak betul? Itu contoh. Nak bagi tahu, dia beli cash tuan-tuan. Baik. Sekiranya pemilik hartanah berkenaan tidak dibenarkan untuk menghibahkan hartanah tersebut atas dasar ia masih lagi dalam pembiayaan, maka adalah sukar bagi mereka untuk melakukan hibah. Kalau begitu cara dia. Maka oleh hal demikian, selain berpegang kepada mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi yang mengharuskan pemberian hibah terhadap harta yang bukan dimiliki secara mutlak oleh penghibah dengan syarat mendapat keizinan pemilik harta tersebut. Kalau kita, bank itulah memberi izin, maka adalah wajar membenarkan hibah hartanah yang masih dalam cagaran berdasarkan prinsip maslahah dan kaedah fiqh yang menyebut sesuatu kesulitan dapat membawa kepada kemudaratan. Sebab kalau tidak dibenarkan, tuan-tuan haji, puan Najah, dia nak buat hibah hartanah, tak boleh. Hartanah yang masih bercagar. Harta ada berapa tuan haji? Ada 5, tapi 5 hutang. Kalau kita berpegang pada mazhab yang mengatakan tak boleh, maka tak boleh. Tapi kalau 2 lagi mazhab mengatakan boleh, maka boleh. Baik. Maka kesulitan masyakkah dalam kes ini adalah untuk membeli hartanah secara tunai atau untuk membuat tebus hutang secara sekaligus. Maka kesulitan ini tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada umat Islam untuk melakukan kebaikan, iaitu amalan hibah. Bahkan kesulitan ini boleh menjadi asbab kepada kemudaratan. Kita nak buang kemudaratan kita sebab kita memang tak terlepas daripada berhutang. Kita pula ada masyakkah di hadapan. Anda kata kita tak buat hibah ni, akan berlaku kemudaratan kepada ni orang yang kita nak beri ni, yang sepatutnya boleh dapat, tapi disebabkan dia diberi ni tak boleh dapat. Yang sepatutnya dia memang takkan dapat dari segi faraid, kita nak melalui jalan hibah, tak boleh kita nak beri pada dia sebab masih dalam hutang. Contoh anak angkat. Ada 2 biji rumah. Satu nak beri pada dia, satu lagi nak faraid. Dua-dua dalam hutang. Ini pun satu hal juga kan. Bagilah harta lain, tak ada, 2 ni saja yang ada. Ini pun mudarat pada dia.
Sekiranya hibah hartanah hanya dibenarkan bagi kes hartanah yang bebas hutang sahaja, ini adalah suatu kesulitan kepada umat akhir zaman di negara kita. Dan ia juga boleh membawa kepada kemudaratan, iaitu kesukaran untuk membuat perancangan pembahagian harta semasa hidup. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan yang ada di sini, tuan-tuan habis main syak kejap lagi, balik rumah tidur. Ada orang, dia balik rumah, ada rumah tapi tak boleh nak tidur. Kenapa? Elektrik tak ada. Macam berlaku di Pajam 2 tahun lepas ke tahun lepas. Family dia ni, anak-anak semua tidur di surau. Kenapa? Sebab tak ada elektrik. Jadi jemaah tadi pakat viral, ada pula elektrik sebab pakat menyumbang settlekan dia punya TMB tadi. Tuan-tuan cuba bayang kalau anak tuan-tuan tak boleh hidup di rumah sebab elektrik tak ada, mari tidur di sini. Malu tak malu? Malu tak? Tapi hilang dah perasaan malu sebab dah terpaksa. Sebab itu kadang-kadang nak menyatakan, nak mengucap Alhamdulillah, syukur ni mudah, tapi nak laksanakan susah. Sebab itu kita ni tuan-tuan dan puan, kita kalau kita susah, kita kena cari ada tak orang lebih susah pada kita. Waktu itu kita akan mengenali apa itu syukur. Kemudian Islam ni, dia tak boleh hidup seorang-seorang. Contoh, kita dah buat umrah, kita dah buat haji. Adakah lebih baik kita sponsor orang pergi menunaikan umrah? Itu lebih baik. Sebab kita pernah buat. Ni tak, lepas kita, lepas kita. Ada tak dia begitu? Ada kan? Islam dia tak begitu. Dia mesti fikir juga pasal orang lain. Allah Ta'ala beri aku kelebihan begini, aku nak suruh orang juga rasa kelebihan yang aku dapat. Oh, itu steady. Setengah orang kaya kan? Apa dia buat? Dia panggil orang susah, dia buat kemah baik punya, mai sini. Mai makan rumah aku. Aku nak suruh orang rasa apa yang aku makan hari-hari. Tapi tak. Bulan Ramadan kejap lagi, anak yatim budak tafiz akan dipanggil. Bulan lain dipinggirkan. Tak boleh begitu. Kita meraihkan anak yatim dan sebagainya mesti setiap bulan. Bukan ada bulan khas. Ini kadang-kadang bulan Ramadan, pakat duk panggil, duk kacau set-set ni. Jangan buat begitu tuan-tuan. Bukan kata tak boleh, boleh. Cumanya kena jadi kelaziman setiap bulan. Takkan mereka ini hanya memerlukan baju time raya sahaja. Sama juga dengan Hari Raya Korban. Pakat pergi serah daging ni, sebab saya ada pengalaman pergi serah daging. Tuan-tuan tahu pusat sekolah tu kata apa? Anak yatim. Cukuplah, banyak dah ni. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu sebab dia kata tak ada dah nak boleh buat masuk peti. Jadi hari ni masjid surau nak pergi cari orang ni kadang-kadang. Jangan hanya tertumpu di sana, kena cari juga yang termasuk dalam golongan itu. Tuan-tuan jangan ingat, semua yang ada dalam rumah ni semua orang kaya. Barangkali yang dalam rumah ni ada orang yang susah. Betul? Kalau di Putrajaya ramai. Tuan-tuan nampak di Putrajaya yang duduk dalam flat-flat yang ada tu, kadang-kadang makan cukup pun tidak, tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Baik, Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, perlu juga difahami bahawa dalam menentukan keesahan sesuatu hibah, elemen pindah milik pada dokumen hak milik bukanlah suatu kemestian. Yang penting apa dia? Asalkan semua rukun dan syarat hibah dipenuhi, maka hibah itu jadi sah. Sebab mahkamah syariah dia akan tengok pada apa? Pada rukun, pada syarat sahaja. Kalau dia tak pindah milik, tak jadi masalah. Sebab pindah milik itu tak termasuk dalam rukun dan syarat. Sebagai contoh, walaupun dia tak pindah bilik, tapi telah berlakunya qabat. Dia serahkan pada orang itu, engkau bina rumah atas tanah yang aku dah hibah pada engkau. Itu telah dikira sebagai qabat. Iaitu penguasaan kepada harta hibah yang diterima tadi. Walaupun hal ini nampak secara zahir semacam bertentangan dengan Seksyen 215 Kanun Tanah Negara yang mengamalkan sistem pendaftaran adalah segala-galanya,
Tetapi pengesahan hibah di mahkamah syariah tidak tertakluk kepada undang-undang sivil. Dia tetap kuasa negeri yang kita sebut di awal tadi. Maka perintah pengesahan hibah daripada mahkamah syariah boleh digunakan semasa bicara pusaka, sama ada di unit pusaka kecil di pejabat tanah ataupun di mahkamah tinggi sivil, bagi mendapatkan perintah turun milik akibat kematian pemilik tanah tersebut. Akhirnya apa jadi? Pendaftaran pemilik boleh dilakukan berdasarkan perintah mahkamah yang telah diguna pakai di pejabat tanah tadi ni ataupun di mahkamah tinggi sivil. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat keadaan ini, kalau tuan-puan tanya saya bersetuju dengan apa yang penulis katakan. Yang mana ada juga kadang-kadang permohonan di mahkamah syariah yang harta itu masih dalam hutang, maka hakim akan minta kepada orang itu, jika dia nak buat juga hibah itu, mendapat keizinan daripada pihak bank itu. Kalaulah pihak bank itu membenarkan, maka hakim pun luluskan permohonan itu. Tapi setakat yang saya tahu, ada bank yang membenarkan, ada bank yang tidak membenarkan. Adakah boleh paksa? Tak boleh paksa sebab itu hak dia. Kalau ada bank yang membenarkan, maka mahkamah akan lulus, tak ada masalah. Tapi kalau ada bank yang tidak membenarkan, itu kuasa dia, sebab berdasarkan dua lagi pandangan mazhab adalah mesti dengan keizinan orang itu, betul tak betul? Maka kita juga terikat dengan pihak yang memberi pinjam itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah faham secara umum dasarnya dan kita masuk juga ke dalam sikit berkaitan dengan hibah. Maka tuan-puan pun boleh nampak, rupa-rupanya isu hibah ini bukan semudah yang dikata, yang dibaca, yang didengar. Terlalu banyak angle-angle yang perlu kita tahu. Dari sudut hukumnya, dari sudut pandangan mazhabnya, kemudian dari sudut undang-undang membenarkan ataupun tidak. Banyak kena tengok. Jadi, bila kita dah tahu keadaan ini, bila mana kita nak buat apa-apa transaksi hibah, tak kira lah kita nak buat sendiri ke, kita nak guna mana-mana syarikat ke, kita nak guna mana-mana lawyer ke, pastikan perkara-perkara ini dijelaskan dan kita pun faham. Kalau kita tak faham, masalah juga, sebab kita akan terima bulat-bulat apa yang dia kata. Kadang-kadang dia kata benda yang syok saja, benda tak syok dia tak cakap. Lebih elok kita tahu. So kita akan bersoal jawab dengan dia. Dia pun akan memberikan jawapan berdasarkan soalan yang kita tanya. Kita pupuh hati kalau kita tanya dia tak boleh jawab. Betul tak betul? Contoh, syarikat kami boleh buat hibah. Baik, saya nak tanya. Rumah ni masih dalam loan. Macam mana pendapat tuan? Dia pun cerita bra. Tanya lagi dia. Yang saya belajar, kalau dalam loan, pendapat ni kata begini, pendapat ni kata begini. Okey, kalau saya mati, bagaimana untuk pengesahan hibah ini? Tanya. Saya bayar pada tuan, contoh, dengan nilaian harta ini 1,300. Saya nak tanya pada tuan, bila mana saya meninggal, ahli waris saya tak setuju dengan dokumen ini. Mereka melantik peguam di mahkamah. Saya nak lantik peguam mana? Saya mati dah ni. Adakah tuan menyediakan peguam bagi pihak saya? Itu pun satu persoalan. Ataupun tuan hanya sekadar buat dokumen saja. Kami buat dokumen saja, peguam kami tak sedia. Peguam bayar lain. Itu pula satu persoalan juga. Sebab kita dah faham dah apa benda yang kita buat berkaitan dengan hibah. Pergi ke mahkamah, maka mahkamah akan lihat dari sudut apa? Dari sudut syarat, dari sudut rukun. Di situ akan diperdebatkan isu itu. Maka pihak sebelah sini akan bawa isu ini, pihak sebelah ini akan bawa isu ini. Maka bertembung di situ, hakim akan buat ijtihad dan buat keputusan. Tapi, kalaulah kita sembang sebelum ini, kalau nak bagi terus, kita pula takut. Betul? Kemudian timbul pula isu.
Kan nanti jadi apa-apa macam mana pula? Kemudian kita tanya pada diri kita, yang aku nak beri ni adalah anak aku yang boleh mewarisi secara faraid. Kenapa aku nak hibah lagi kat dia sedangkan dia boleh mewarisi secara faraid? Itu pun satu isu. Kemudian pula timbul pula isu, kalau faraid nanti ustaz, harta saya banyak, siapa pula nak menanggung duty stamp apa, LHDN bagai apa semua, harta bukan saya, bukan 200,000, 2 juta. Pula. Kalaulah saya meninggalkan duit yang boleh menampung, okey. Kalau saya tidak meninggalkan duit, diorang nak guna duit apa pula? Jadi masalah pada diorang. Banyak kan? Banyak isu. Kemudian timbullah satu idea baru. Kalau begitu ustaz, baik tak ada harta kan? Tak boleh cakap begitu. Kalau tak ada harta, tuan-puan yang asalnya kaya tiba-tiba nak jadi miskin. Sepatutnya tuan-puan menjadi manfaat bagi orang miskin. Tuan-puan kena ingat, hidup di dunia ini kita saling memerlukan. Orang miskin memerlukan pada orang kaya. Orang kaya memerlukan pada orang miskin. Kenapa? Orang miskin memerlukan kepada pertolongan orang kaya. Orang kaya memerlukan doa daripada orang miskin ni. Supaya dua-duanya berada di landasan yang betul. Ini baru hakikat kehidupan yang sebenar. Jangan jadi orang yang mana bila mana kaya, tuan-tuan dan puan, kita lupa pada orang lain. Jangan. Tuan-puan jadi kaya, tuan-puan kena jadi postman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri, edah. Allah Taala beri, edah. Oh. Kalau boleh buat begitu, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan syurga yang layak buat tuan-tuan dan puan-puan. Sungguh saya kata ni. Tuan-puan cuba bayang, tuan-puan kaya. Saya bila mana dalam bidang ini baru saya tahu kekayaan itu bukan gaji 9,000 sebulan. Kadang-kadang orang sampai gaji 100,000 sebulan. 900,000. Kadang-kadang bayar 1 tahun punya LHDN 1 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila mana saya mengenalkan mereka ini yang saya kenal, gaji yang menghampiri 30,000, 40,000, datang masjid, datang surau, tuan-tuan dan puan. Malu saya. Betul-betul? Cuba bayang kalau gaji kita 30,000 sebulan. Kita datang tak masjid Bana Estate ni? Cuba tanya pada diri masing-masing. Datang tak? Tuan-puan datang, saya belum tentu. Mungkin. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi selepas raya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita semua masuk dalam bulan Ramadan. Masuk saja bulan Ramadan, all out betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Malam hari, santai-santai, malam kita nak bekerja keras. Baju raya dah boleh start cari dah. Di Sogo dan sebagainya. Jangan duk cari bulan Ramadan. Bila cari bulan Ramadan, siang letih, terawih, ruyuk entah ke mana tuan-tuan dan puan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.